Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran akhlak darjah 3. Baiklah, hari ini Ustazah akan terangkan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Apa itu alam sekitar? Hari ini kita akan belajar. Okey, kita tengok yang pertama. Alam sekitar perlu dijaga supaya tidak tercemar. Alam sekitar ni ialah sesuatu benda yang berada di sekeliling kita. Apa dia yang berada di sekeliling kita? Nanti Ustazah akan terangkan lebih lanjut. Ini kita berkenalan dulu. Okey. Yang kedua, kita bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Jadi kita semua ini ada tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar supaya apa? Bersih, tak kotor. Awak kalau tempat kotor nak duduk tak? Tak nak kan? Okey, alam sekitar amat penting kepada manusia kerana ia menjadi punca rezeki dan sumber makanan dan minuman serta sumber tenaga dan perhubungan. Awak tengok. Apa ni cikgu alam sekitar ni kan? Kenapa pula penting? Alam sekitar ni penting kepada manusia. Kenapa dia penting? Kerana ia menjadi punca rezeki dan sumber makanan dan minuman serta sumber tenaga dan perhubungan. Nanti ada soalan berkenaan kenapa alam sekitar penting kepada manusia. Ini jawapannya, okey? Antara tanggungjawab kita terhadap alam sekitar. Okey, apa tanggungjawab kita terhadap alam sekitar? Awak tengok yang pertama dekat buku awak ada gambar apa tu? Gambar pantai, gambar sungai, gambar ada penerokaan hutan, tengok ada kayu-kayu balak kan? Ada hias, ada bunga-bunga. Ini namanya alam sekitar. Perkara ataupun benda-benda yang berada di sekeliling kita. Okey, kita tengok yang pertama. Tanggungjawab kita terhadap alam sekitar yang pertama ialah menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sarap dan bahan-bahan kimia di dalamnya. Kalau awak tengok sebelum ni, kalau awak tengok dekat Facebook lah yang mana kita kan sekarang ni Johor telah melepasi fasa kedua. Jadi ada yang telah pergi ke pantai kan, tapi sedihnya apa? Mereka buang sampah merata-rata. Jadi pergi ke sungai, tempat tu dah bersih dah cantik dah, tapi kerana kurangnya sikap bertanggungjawab, mereka bersepah. Lepas makan sepah buang. Sepatutnya kalau kita tahu kita nak pergi berkelah, siapkan dekat dalam kereta, bagi tugas. Okey, siapa yang bawa plastik sampah, siapa bawa pinggan, semua kena bagikan tugas. Plastik sampah mesti ada. Kalau Ustazah pergi berkelah dengan keluarga, plastik sampah memang wajib ada. Sebab apa? Sebab sampah tu, kalau tak ada plastik sampah, nanti kita buang sampah bersepah-sepah kan? Jadi bila kita pergi berkelah ataupun bercuti, kita hendaklah sentiasa menjaga alam sekitar. Yang kedua ialah gambar ada kayu balak kan, dekat atas kapal. Memastikan penerokaan hutan dilakukan secara terancang supaya tidak berlaku hakisan tanah dan merosakkan ekosistem. Kalau kita tengok kayu balak ni banyak dekat hutan kan. Okey. Apa terjadi apabila banyaknya hutan-hutan pokok-pokok ditebang? Apa yang akan berlaku? Hakisan tanah. Macam mana nak tahu hakisan tanah ni berlaku? Akan berlakunya banjir teruk. Kalau awak tengok kan, dia punya banjir ni tu dengan campur dengan pasir tanah-tanah kan. Itu puncanya daripada hakisan tanah. Merosakkan ekosistem. Ekosistem tu apa? Merosakkan binatang-binatang yang berada di dalam laut. Itu dah dia kesan dia, puncanya. Itu adalah kesan daripada hakisan tanah. Okey. Yang ketiga, menghias dan menanam pokok-pokok di tepi-tepi jalan untuk menyegarkan dan mencantikkan alam sekitar. Sebab itu kalau awak tengok tepi-tepi jalan, banyak pokok cantik-cantik kan, dia buat landscape kan. Ada warna kuning, warna merah kan. Jadi dengan menghias dan juga tanam pokok-pokok ini di tepi jalan akan dapat mencantikkan lagi alam sekitar. Dah bila kita tengok cantik, kita janganlah tangan kita gatal-gatal, patah-patahkan lah, pijak-pijak, jangan. Okey.
Itu adalah tanggungjawab kita bersama. Pastikan negara Malaysia kita cantik kan. Bila orang luar tengok, cantiknya Malaysia ni, bersihnya, macam tu. Okey. Yang keempat, menjaga dan memelihara kawasan air dengan tidak menggondolkan bukit dan mencemarkan kawasan persekitaran. Ya, kita kena pelihara kawasan-kawasan air ini, yang mana kebanyakan kawasan air ni kelilingnya adalah bukit-bukit, pokok kan. Jadi bila awak tebang pokok-pokok itu, itulah mengakibatkan banjir besar, runtuh, macam-macam yang berlaku bila kita manusia terlalu rakus, terlalu gelojoh dengan banyak sangat benda yang dia nampak benda tu bagus kan. Jadi dia berobot-obot dah nak cari duit. Jadi ni mereka terlalu rakus. Jadi berpada-pada. Okey. Yang kelima, tidak membuat pembakaran terbuka untuk mengelakkan diri dari berlaku pencemaran udara. Ya. Sebab itu, seelok-eloknya kalau kita sapu-sapu daun-daun kat rumah tu, kita kena buat apa? Tanam kan. Jadi bila kita membuat pembakaran terbuka ini, contohnya macam dekat yang ditunjuk ni gambar dekat sawah kan. Sawah ni adalah satu kawasan yang besar, luas. Jadi bila ia bakar, kita risau ia akan berlakunya merebak ke pokok-pokok. Itu kita takut. Jadi kalau nak bakar ini, kita kena kawal. Ya, kena jaga, awak jangan tinggalkan je. Kan terbakar rumah pula. Okey, jadinya ada yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar, ada kebaikan dia. Dan kita akan tengok juga akibat apabila kita mengabaikan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Okey, kita tengok dulu kebaikan dia. Kebaikan kita menjaga alam sekitar ni apa? Sumber air selamat digunakan. Ya, awak boleh minum air dia. Udara bersih. Bencana alam dapat dielakkan. Bencana alam ni apa, cikgu? Bencana alam ni macam berlaku gempa bumi, banjir besar. Kan ada baru-baru ni kan, ada banjir kan. Dan mana juga dapat menjamin sumber alam yang mencukupi. Kalaulah ekosistem itu baik, maka haiwan-haiwan di dasar laut tu, nelayan bolehlah tangkap kan. Kalaulah berlakunya pencemaran bahan kimia dibuang di dalam laut, macam mana nelayan nak cari sumber pendapatan? Mereka tak boleh nak kerja. Tengok. Sumber rezeki terjamin. Bila kita ada sumber rezeki terjamin, hidup kita bahagia kan. Kesihatan terjamin, rakyat sihat, tak ramai masuk hospital, selesa, harmoni dan mengekalkan habitat haiwan. Ya, bila kita tak terokai hutan, haiwan adalah tempat tinggal dia. Kalau kita terokai hutan, apa yang berlaku? Tu yang berlaku gajah bersepah-sepah kan. Itu sebabnya kita dah terokai rumah dia. Macam rumah kita, kalau rumah kita runtuh, kita nak duduk mana? Macam juga haiwan, tempat tinggal ni adalah di hutan. Okey, apakah akibat apabila kita mengabaikan tanggungjawab terhadap alam sekitar? Yang pertama, semestinya akan berlakunya pencemaran air dan udara. Bila pencemaran air dan udara, awak sesak nafas, awak semput. Ilalah. Dan pencemaran udara macam sekarang ni kan, COVID kan, kita semua kena pakai mask kan. Pakai mask, selesa tak? Tak selesa kan? Tapi awak bayangkan kalau awak sekarang pakai mask dengan pencemaran udaranya, macam mana awak nak bernafas dengan baik? Okey. Seterusnya, punca rezeki berkurangan ialah lautan dia dah ekosistem hidup tak selesa. Bila tak selesa, kotor, dapat penyakit pula tu. Air bersih berkurangan, tinggal air kotor, air kuning je. Menjejaskan flora dan fauna. Flora fauna ni apa? Menjejaskan kehidupan di hutan, iaitu bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Kepupusan habitat haiwan, ya, haiwan akan semakin pupus. Awak tahun 2021 awak jumpa gajah macam ni, akan datang takut tak jumpa dah. Sebab apa? Habitat dia dah pupus. Dan juga berlaku hakisan dan tanah runtuh. Faham? Okey, seterusnya cikgu akan bagi awak latihan di buku aktiviti. Okey, awak tengok soalan pertama dia. Kenapa alam sekitar amat penting kepada kita? Tadi Ustazah dah beritahu kan kenapa dia penting? Kerana ia adalah sumber pendapatan dan juga makanan, minuman dan seterusnya. Jawab. Kesan kepada udara sekiranya berlaku kebakaran.
akan berlakunya pencemaran. Pencemaran apa? Okey. Kebaikan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Ada berapa tadi? Ada banyak kan? Ada 8, cikgu nak 3 je. Akibat mengabaikan tanggungjawab terhadap alam sekitar pun cikgu nak 3. Bagaimanakah cara menjaga kebersihan sungai? Macam mana kita nak jaga kebersihan sungai? Macam mana awak rasa? Dengan tidak membuang sampah lagi, dan juga tidak membuang bahan kimia ke dalam sungai. Okey, awak boleh rujuk dalam buku teks awak muka surat 51 nanti. Apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk memastikan udara bersih? Apa awak rasa langkah-langkahnya? Tidak membuat pembakaran terbuka lagi. Elakkan daripada berlakunya pencemaran udara. Apa langkah-langkahnya yang awak nak buat? Macam Ustazah cakap tadi, apa? Sampah-sampah tu ditanam. Apa lagi? Cuba awak fikirkan. Okey. Yang ketiga, apakah tindakan kamu apabila melihat orang membuang sampah ke dalam sungai? Awak nak macam mana? Awak nak tegur dia ke? Macam mana? Tulis kat situ. Dan yang keempat, apakah tindakan kamu apabila melihat orang membakar sampah di kawasan terbuka? Dekat kawasan terbuka dia buang sampah. Awak nak buat macam mana? Awak nak join sekali bakar, biar terbakar semua? Awak rasa macam mana? Cuba awak tulis cadangan awak dekat situ, ya. Tak panjang-panjang, pendek saja. InsyaAllah cikgu terima. Okey, itu saja untuk hari ini, insyaAllah. Dan Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.